Khalid Samad kena sound dengan DAP. AG putuskan tiada tindakan lanjut pada Khairuddin. Rasmi, UMNO umum gencatan politik. Rakyat marah isu air, ini reaksi MB Selangor. Tiada orang luar parti boleh bercakap bagi pihak DAP, kata Setiausaha Agungnya Lim Guan Eng berhubung dakwaan pemimpin amanah Khalid Samad sebelum ini bahawa DAP sedia bekerjasama dengan UMNO dalam kerajaan baru di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim. Lim berkata hanya kenyataan Setiausaha Agung yang mewakili parti melainkan ia adalah pandangan peribadi. Saya ingin menegaskan bahawa tidak ada pihak luar DAP yang berhak untuk berbuat sedemikian, kata Lim dalam satu kenyataan. Perkara ini sudah dijawab dan pendirian DAP sudah dinyatakan dengan jelas. Yang terakhir adalah kenyataan saya kepada akhbar di Kota Kinabalu. Dasar dan pendirian politik DAP hanya dapat dinyatakan melalui pengerusi nasional, timbalan pengerusi dan Setiausaha Agung sahaja. Khususnya, kenyataan yang dibuat oleh Setiausaha Agung adalah mewakili parti kecuali dinyatakan dengan jelas ianya pendapat peribadi semata-mata. Saya diminta media memberi komen pendirian DAP mengenai perkembangan politik semasa berikutan perpecahan Perikatan Nasional dan parti komponennya kerana tidak berpuas hati dengan kelemahan Perdana Menteri dalam menangani krisis kesihatan COVID-19, katanya. Namun kata Guan Eng tidak ada keperluan untuk menyatakan atau mengulangi pendirian parti ketika orang awam mendambakan kerajaan yang bertanggungjawab kepada kepentingan negara dan rakyat. Sewaktu berkempen bagi pilihan raya negeri Sabah, Lim yang juga bekas Menteri Keuangan mengatakan DAP tidak akan bekerjasama dengan UMNO selagi di bawah pimpinan Presiden Ahmad Zaid Hamidi dan bekas Presiden Najib Razak. Kita lawan UMNO, Barisan Nasional, Perikatan Nasional kerana kita tak boleh terima dasar memecah belahkan rakyat. Saya tegaskan di sini bahawa DAP tidak akan kerjasama dengan UMNO di bawah pimpinan Zahid dan juga Najib, katanya pada 25 September lalu. Untuk rekod sebelum ini, Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Samad dalam satu kenyataan berkata DAP tiada masalah untuk bekerjasama dengan UMNO dalam kerajaan baru Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menjelaskan perkara itu, Khalid Samad berkata terdapat beberapa syarat yang harus dipatuhi UMNO jika ingin menjadi sebahagian daripada kerajaan yang dibentuk nanti. DAP tak ada masalah kalau sokong tak ada syarat dan tak pegang apa jawatan, tidak tuntut supaya kes tak ada ditangguh dan sebagainya. Kita okey saja. DAP pun tak ada masalah untuk bekerjasama dengan mereka, katanya kepada utusan Malaysia. Pejabat Peguam Negara AGC memutuskan untuk tidak mengambil tindakan lanjut terhadap Menteri Peladangan Perusahaan dan Komoditi Datuk Dr. Khairuddin Ahmad Razali kerana melanggar kuarantin wajib COVID-19 selepas pulang dari Turki. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Komisioner Datuk Huzair Mohamad berkata kertas siasatan lengkap telah dirujuk polis kepada Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Bagaimanapun katanya, Peguam Negara memutuskan tiada tindakan lanjut atau NFA ke atas pemimpin PAS yang mewakili Parlimen Kuala Nerus itu. Kertas siasatan kami sudah dirujuk ke Pejabat Peguam Negara dan Peguam Negara telah memutuskan arahan untuk kes ini adalah tiada tindakan lanjut kerana dia tidak diserahkan borang 14B di bawah Seksyen 15-1 Akta 342 bagi tujuan menjalani perintah kuarantin. Berdasarkan keterangan berkenaan, maka AGC memutuskan untuk tidak mengemukakan sebarang pertuduhan memandangkan tiada keterangan kukuh bagi mengasaskan pertuduhan, katanya pada sidang media khas bersama Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik di Bukit Aman. Polis telah membuka kertas siasatan Muhammad Khairuddin selepas gagal mematuhi kuarantin wajib di rumah setelah pulang dari Turki pada 7 Julai lalu. Sebanyak 27 laporan polis diterima berhubung perkara berkenaan. Sehingga kini polis telah menjalankan siasatan termasuk mengambil keterangan pemimpin terbabit sebelum merujuk kertas siasatan itu kepada Peguam Negara dan kemudian dikembalikan semula untuk penambahbaikan fakta kes. Polis sudah melakukan siasatan terhadap Muhammad Khairuddin mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan sebelum ini memaklumkan kementerian itu mengenakan kompaun RM1,000 terhadap Muhammad Khairuddin pada 7 Ogos lalu akibat kesalahan mengikut peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998 Akta 342.
Presiden UMNO Zaid Habidi petang ini mengumumkan gencatan politik susulan COVID-19 dan menegaskan menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Kerjasama semua parti dalam Kerajaan Perikatan Nasional harus diperkasakan bagi menjamin kestabilan politik di saat negara menghadapi ancaman COVID-19 dan ketidaktentuan ekonomi negara, katanya. Dalam kenyataannya, Zahid tidak menghuraikan lanjut maksud gencatan politik itu. Bagaimanapun katanya ia dilakukan bagi memastikan agenda menangani COVID-19 dan membantu rakyat yang berdepan hambatan ekonomi. Zahid juga berkata, UMNO memutuskan untuk mengarahkan kepimpinan parti dalam kabinet menumpukan usaha bagi menjayakan agenda itu. Untuk rekod sebelum ini, pada 19 Oktober, Ketua Pemuda UMNO berkata, gencatan adalah langkah terbaik yang perlu dilakukan oleh semua ahli politik pada masa sekarang bagi menjaga kesejahteraan rakyat. Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, tumpuan agenda perdamaian nasional dapat meletakkan perbezaan yang ada dalam kalangan ahli politik. Katanya agenda perdamaian nasional ini memberikan keutamaan kepada parti-parti politik untuk menangguhkan seketika persengketaan dalam soal perebutan kuasa, terutama dengan peningkatan kes COVID-19 dan krisis ekonomi. Agenda perpaduan nasional yang dimaksudkan ini bukanlah bermakna kita mencarikan identiti maupun ideologi perjuangan parti masing-masing. Sebaliknya, agenda perdamaian nasional ini memberikan keutamaan kepada parti-parti politik untuk menangguhkan seketika persengketaan yang tajam dalam soal perebutan kuasa, katanya dalam satu kenyataan. Dalam pada itu, Ashraf Wajdi berkata, agenda perdamaian nasional perlu ada manifestasi ketelusan kepimpinan setiap parti siasah untuk menzahirkan nilai perjuangan sebenar yang bukan hanya seputar perebutan tahta tetapi benar-benar untuk membantu rakyat. Perlu ada political will atau iltizam politik, political commitment, komitmen politik dan political sincerity, kejujuran politik yang jitu untuk menjayakan agenda ini secara bersama. Jangan nanti kita dihukum oleh rakyat yang semakin mual dengan sikap politikus yang berterusan berbalah isu-isu politik kuasa bagaikan tiada penghujung, ujarnya. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menyedari dirinya menjadi kemarahan rakyat Selangor, khususnya kira-kira 1.2 juta pemegang akaun di Lembah Kelang susulan gangguan bekalan air tidak berjadual sejak 3 hari lalu. Orang yang marah kadangkala tidak terkawal. Jadi kita yang duduk ini bagus hanyalah senyum, tenang dan cuba untuk selesaikan masalah daripada menuding jari, menyalahkan orang lain ataupun mengeluarkan teori-teori konspirasi untuk menyedapkan cerita. Kita sangat objektif dan sebagai pemimpin kerajaan negeri, kita adalah pemimpin yang bertanggungjawab di sini dan kita fokus terhadap penyelesaian masalah daripada apa yang berlaku. Kemarahan mereka, ya, pasti saya tahu mereka marah, tetapi kita nak selesaikan dengan cara sistematik, bukan dengan membuat gimmick atau memes dan sebagainya. Yang keluar itu, mungkin itu adalah memperkayakan kreativiti masyarakat, katanya pada sidang media di Pejabat Kerajaan Negeri Selangor. Sejak semalam, tular di media sosial video memes berdurasi 2 minit 16 saat yang menyindir dan mempersendakan Amiruddin melalui nyanyian Ratu Rock Malaysia Ella bertajuk In the Eyes of the World yang telah diubah suai. Video memes itu turut disunting dan dimasukkan dengan visual kemarahan rakyat yang mendesak Amiruddin perlu bertanggungjawab dan meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Selangor. Dalam sidang media itu juga, Amiruddin ditanya mengenai kemungkinan Air Selangor memberikan diskaun kepada pengguna ekoran gangguan bekalan yang berlaku. Kata Menteri Besar, hal itu ada dibincangkan, namun keputusan mengenainya akan dibuat selepas ini. Pun begitu, Amiruddin membayangkan kerajaan negeri tidak cenderung kepada cadangan tersebut. Kalau kita bagi diskaun RM2 untuk setiap akaun, kami perlukan kos RM4 juta. Daripada begitu, lebih baik kita gunakan RM4 juta ini untuk menambah pegawai yang boleh mengesan pencemaran sejak awal atau sekat laluan air daripada masuk ke loji dan pam keluar, katanya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.